Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung part yang kedua. Sebelum ini kita dah tengok mutasi gen. So hari ini kita akan uh, settlekan berkaitan mutasi kromosom. Jadi subtopik ini adalah yang terakhir untuk bab yang ke-12. So bermaksud hari ini kita akan tamat bab yang ke-12. Okey, kita tengok mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini melibatkan perubahan dalam struktur kromosom. Okay, ingat pertama dia melibatkan perubahan dalam struktur kromosom ataupun ia berlaku perubahan dalam bilangan kromosom. So mutasi kromosom ni mungkin melibatkan perubahan dari segi struktur dan atau perubahan dari segi bilangan. Okay? So dari segi struktur atau bilangan berkaitan dengan kromosom. So itu adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini dia dapat menyebabkan perubahan ciri-ciri pada organisma. Tak kiralah kalau berlaku perubahan struktur pada kromosom ataupun perubahan bilangan kromosom, kedua-duanya akan menyebabkan perubahan pada ciri-ciri organisma tersebut. Okay, perubahan dalam struktur kromosom melibatkan perubahan dalam susunan gen. Okay, dari segi struktur bermaksud perubahan dari segi susunan gen. Okay, kita akan tengok contoh sekejap lagi. Perubahan struktur kromosom ini menyebabkan keabnormalan pada kromosom berkenaan. Maksudnya tak normal lah, tak biasa. Okay. Keadaan keabnormalan ini disebut aberrasi kromosom. Okay. Aberrasi kromosom. So, keabnormalan ini, bila kita jumpa perkataan aberrasi kromosom, so kita tahu itu adalah keadaan keabnormalan pada kromosom tersebut. Okay, jenis-jenis perubahan struktur kromosom ini ada 4. Okay, perubahan struktur. Ingat balik ya, mutasi kromosom berubah dari segi struktur ataupun bilangan. So, dari segi struktur dia ada 4. Okay, 4 perubahan yang mungkin berlaku. Sama ada pelenyapan, penggandaan, penyonsangan dan translokasi. Kita akan tengok gambar rajah sekejap lagi. So, macam mana sekiranya berlaku salah satu daripada 4 perubahan ini, ia akan menyebabkan berlakunya mutasi kromosom dan akan menyebabkan perubahan susunan gen pada kromosom, seterusnya menyebabkan perubahan ciri pada individu tersebut. Okey, ini adalah mutasi kromosom dari segi perubahan struktur. Okey, pertama pelenyapan. Okey, salah satu hujung atau segmen di dalam kromosom itu putus dan hilang. Okey, contohnya ini yang asal A, B, C, D, E, F. Kromosom mutant maksudnya yang dah berlaku pelenyapan, dah berlaku perubahan struktur kromosom. Kita nampak kat sini tak ada B. Sebab B dah lenyap. So, bila berlaku pelenyapan B ini, bermaksud dah berlaku perubahan kromosom. Bila berlaku perubahan kromosom, kita akan kata berlakunya mutasi kromosom. So, yang baru, susunan yang baru ini, kromosom yang baru ini, kita akan panggil kromosom mutant. Okey. Yang kedua adalah penggandaan. Sebahagian kromosom gandakan dirinya menyebabkan urutan gen berulang. Contohnya yang B ini ganda. So, kita akan nampak hasil kromosom mutantnya A, B, B, C, D, E, F. Maksudnya B itu double. B itu digandakan.
So, ini juga akan dikatakan menyebabkan berlakunya perubahan struktur kromosom yang akan merubah ciri individu tersebut. Okey, mutasi kromosom yang ketiga adalah penyongsangan. Segmen kromosom ini akan terputus, kemudian dia akan berputar 180 darjah dan disambung semula. Okey, contohnya. Yang asalnya, ini berlaku putaran 180. Okey, contohnya FEDCBA. Bila berlaku, cuba kamu pusingkan 180 darjah, kita akan dapati bahawa yang A tu bila kita pusing 180 darjah, kita akan dapati bahawa yang A akan ke depan. Okey, A, E, D, C, B, F ini digantikan dengan A. So, satu kromosom itu ia terputus, kemudian dia pusing 180. Jadi, A ini pusing, dia akan menggantikan tempat F. So, dia akan dapat A kat sini lah. F pusing, dia akan dapat, dia akan berada di tempat A yang asal. Okay? Kamu bayangkan je, kamu cabut satu, pusing 180. So, kamu akan dapat inilah kromosom mutantnya. Maksudnya dah berubah daripada struktur asal. Okey. Yang keempat adalah translokasi. Translokasi, sebahagian daripada kromosom terputus dan bersambung dengan kromosom bukan homolog yang lain. Okey. Tengok yang asal A, B, C, D, E, F. Yang lain pula GH dia ada dua lah, melibatkan dua. So translokasi ni perubahan tempat. Kan? Lokasi, translokasi, perubahan tempat. Okey, so dia akan jadi A, B, C yang kat bawah ni dia akan naik ke atas. Dia kromosom dia terputus, kemudian dia bersambung dengan kromosom bukan homolog yang lain, bukan kromosom yang sama. Okey. So, dia terputus kat sini di bahagian JKL. Bila dia terputus, dia bersambung dengan yang lain. So, contohnya untuk yang ni, dia bersambung dengan yang ke atas. So, kita akan dapat kromosom mutant dia ABC. JKL ni sepatutnya kat bawah. Tapi dia pergi bersambung dengan yang lain, dia bersambung dengan yang atas ni. So, JKL. GHI yang DEF ke atas tadi, turun ke bawah. So, berlaku perubahan lokasi kat situ. So, inilah yang dipanggil sebagai translokasi. Juga menyebabkan perubahan pada struktur kromosom. So, jenis ini dikatakan jenis translokasi. So, ini adalah 4 jenis perubahan kromosom yang berlaku. Dalam perubahan bilangan kromosom pula, kalau tadi dari segi perubahan struktur kita ada 4, sekarang kita tengok pula perubahan bilangan kromosom. Dalam perubahan bilangan kromosom, organisma diploid kehilangan satu atau lebih kromosom. Okey, diploid 2N atau memperoleh satu atau lebih kromosom tambahan. Contohnya kalau manusia. Manusia 2N dia equal to 46, kan? Okey. Kalau dia kehilangan satu, bermaksud dia akan jadi 45. Kalau dia bertambah satu, dia akan jadi 47. 46 minus 1 ataupun 46 plus 1. So, dalam keadaan ini berlaku perubahan bilangan kromosom, betul tak? Perubahan daripada yang normal. Kalau yang normal 2N46, perubahan tu bukan normal lah, sama ada plus ataupun minus. Okey, keadaan ini berlaku disebabkan oleh kromosom homolog gagal terpisah semasa anafasa 1 meiosis atau kromatik kembar gagal terpisah semasa anafasa 2 meiosis. Okey? So inilah yang akan menyebabkan
berlakunya perubahan bilangan kromosom. Bila dia tak terpisah, dia mungkin akan jadi, satu tu akan jadi lebih kromosom, yang satu lagi akan jadi kurang kromosom. Okey? Tengok contoh nanti. Okey, hal ini mungkin disebabkan, kenapa tak terpisah itu? Mungkin disebabkan gentian gelendong yang normal gagal terbentuk semasa meiosis. Okay, jadi dia tak terpisah secara normal. So, fenomena ini dikenali sebagai tak disjungsi. Dan ini mengakibatkan bilangan kromosom yang tidak normal. Okay. Gamet mungkin kehilangan satu atau lebih kromosom atau memperoleh satu atau lebih kromosom. So, kat sini yang cikgu cakap awalnya tadi. Mungkin dapat lebih ataupun dapat kurang. So, kalau kamu jumpa perkataan tak disjungsi, kamu tahulah fenomena ini adalah berlaku disebabkan oleh kromosom tidak membahagi secara normal semasa proses meiosis. Okay, sekarang kita tengok keadaan tak disjungsi pada kromosom semasa meiosis. Okay, ini yang pertama. Okay, ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, yang pertama, kita boleh nampak tak disjungsi pasangan kromosom homolog semasa anafasa 1. Okay, kita tengok satu-satu ya. Semasa anafasa 1, bahagian ini dia tak normal lah. Dia tak membahagi secara normal. So, bila dia masuk ke meiosis 2, dia akan follow daripada yang atas. Okay. Kemudian, seterusnya, disjungsi normal kromatik kembar semasa anafasa 2. Ini semasa meiosis 1 dia tak disjungsi. Semasa meiosis 2 dia elok normal. Tetapi disebabkan oleh semasa meiosis 1 lagi, so dia akan follow ke bawah sehinggalah terhasilnya gamet. So gamet yang terhasil N+1, N-1. Okey? Disebabkan oleh meiosis 1. Kalau kita tengok yang sebelah ini, semasa meiosis 1, dia normal membahagi. Disjungsi normal. Okay? Kromosom homolog semasa anafasa 1. So, normal, tak ada masalah. Tetapi, bila masuk di meiosis 2, berlaku kat sini tak disjungsi kromatik kembar semasa anafasa 2. Bahagian sini dia tak membahagi secara elok. So, apa yang terhasil adalah untuk yang ini, N+1, N-1. Untuk yang sebelah sini, tak ada masalah. Normal. N. Okay. So, ini adalah keadaan yang mungkin akan menyebabkan berlakunya perubahan bilangan kromosom yang akan menyebabkan mutasi kromosom, seterusnya berlaku perubahan ciri pada individu. Okey? Keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi akibat tak disjungsi semasa spermatogenesis atau semasa oogenesis. Semasa proses spermatogenesis atau oogenesis, kalau berlakunya tak disjungsi ini, dia akan menghasilkan gamet yang abnormal. So, bila hasilkan gamet yang abnormal, persenyawaan yang melibatkan gamet yang normal dengan gamet yang tidak normal akan menghasilkan zygote yang berkembang menjadi individu yang mempunyai ciri tidak normal. Sebab tadilah sama ada N+1. Kalau gametnya N+1 dengan N, so dia akan jadi 2N+1. So individu tersebut akan jadi lebih satu kromosom. Katalah dia mendapat gamet N-1. So, pasangan dia normal, N, plus N-1. So, dia akan jadi 2N-1. Maksudnya, individu tersebut akan kekurangan satu kromosom. Sama ada lebih kromosom ataupun kurang kromosom, cirinya nanti akan membawa kepada keabnormalan.
Okey, ini adalah penyakit yang dialami akibat mutasi bilangan kromosom. Okey, tak disjungsi kromosom seks semasa oogenesis. Okey, oosit sekunder yang abnormal disenyawakan oleh sperma yang normal. Okey, ni XX daripada oogenesis. Okay. So, satu dia dapat yang kosong. No, satu lagi dia dapat XX. Okay, maksudnya lebih kat sini. So, bila berlakunya persenyawaan, okay, sperma X, ovum tadi O, kosong. So, dia akan jadi XO. Kalau sperma yang bawah tu Y, dia akan jadi OY. So, XO ini akan menyebabkan penyakit sindrom Turner, XO. Tapi kalau OY, zigot tersebut tidak akan bertahan. Dia tidak boleh hidup. So, sindrom Turner itu disebabkan oleh ovumnya O lah. Okay. Sebab dia menerima daripada mak dia O. Okay. Kalau XX bersenyawa dengan sperma Y, so dia akan jadi XXY, bahagian seks kromosom dia. So, ini akan menyebabkan lelaki sindrom Klinefelter. Kalau dia dapat sperma X, XXX, dia akan dapat perempuan sindrom 3X. Okey. Seterusnya, kalau berlaku tak disjungsi kromosom seks semasa spermatogenesis. So, oosit sekunder yang normal akan disenyawakan oleh sperma yang abnormal. Okay. XO akan jadi perempuan sindrom Turner. Kalau XY, so dia akan jadi XXY, akan dapat lelaki sindrom Klinefelter untuk anak dia lah. Okay. So, inilah kesannya sekiranya berlaku tak disjungsi kromosom seks semasa proses oogenesis ataupun spermatogenesis. So, dia akan membawa kepada keabnormalan kepada anak yang terhasil. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri penyakit akibat mutasi kromosom, sindrom Down. Sindrom Down 2n+1, maksudnya dia ada 47. Mempunyai 3 kromosom nombor 21. Okay, kalau dia bagi karyotik macam ni, dia tanya penyakit apa, kamu terus tengok kepada kalau dia ada 3 kromosom pada kromosom yang ke-21, bermaksud ia adalah sindrom Down. Okay. Ciri-ciri penyakit ini adalah individu tersebut mempunyai mata sepet, hidung penyek, lidah terjelir, dahi yang lebar dan kebiasaannya terencat akal. Okay. Kita tengok di kromosom yang ke-21, kalau ada 3, kita tahu itu adalah individu sindrom Down. Kemudian kita tengok pada kromosom X dia, XY. Kalau XY, lelaki lah. Kalau XX, perempuan lah. Okay. Next, sindrom Friedreich. Berlakunya perubahan dalam struktur kromosom disebabkan pelenyapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5 pada lengan pendek kromosom berkenaan. So, kalau kita tengok di kromosom nombor 5, lenyap. Pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi. Pesakit menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. Kebanyakan pesakit ini akan meninggal dunia semasa kanak-kanak. Okay, sindrom Friedreich. Okey, seterusnya keabnormalan dalam kromosom seks, sindrom Klinefelter yang tadi kita dah tengok kan, 44 plus XXY, kromosom seks dia XXY. So ini adalah individu sindrom Klinefelter, lelaki. Lelaki yang mandul, cirinya testis kecil, gagal menghasilkan sperma. Okay. Lelaki dengan sindrom Klinefelter ini juga mempunyai suara dan buah dada seperti wanita, mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Okey. Yang kedua adalah sindrom Jacob.
Okay, sindrom Jacob, individu sindrom Jacob ini XYY. 44 plus XYY. Lelaki yang mempunyai ketinggian lebih daripada lelaki normal, mempunyai masalah jerawat teruk di muka, lambat bertutur dan mempunyai masalah pembelajaran, mempunyai masalah otot yang lemah, hypotonia. Okay, otot yang lemah. Okay, next is syndrome Turner. Syndrome Turner 44 plus XO. Okay, perempuan yang mandul dan kekurangan ciri seks sekunder perempuan, buah dada dan ovarinya tidak berkembang. Individu ini mempunyai kulit berlipat pada kawasan leher, lehernya bertaut atau mempunyai IQ yang rendah. So, ini adalah perempuan dengan sindrom Turner. Sebab dia O tadi kan, disebabkan oleh disjungsi semasa spermatogenesis ataupun oogenesis tadi. So, ini yang akan menyebabkan keabnormalan. Okay, sekiranya berlaku disjungsi semasa proses nak hasilkan gamet. Okay, mutasi sel soma dan sel gamet. Mutasi dapat berlaku kepada sel soma atau sel gamet dan akan menghasilkan variasi dalam populasi. Okey, so ini adalah perbezaan antara mutasi sel soma dengan mutasi sel gamet. Mutasi sel gamet tu yang hasilkan sperma dan ovum lah. Sel soma tu sel-sel yang lain. Okey, mutasi sel soma ini melibatkan sel-sel badan seperti sel kulit dan sel mata. Mutasi sel gamet pula melibatkan sel derma, iaitu sel gamet lah, menghasilkan sel gamet. Yang kedua, mutasi sel soma tidak boleh diwariskan kepada keturunannya. Sebaliknya, mutasi sel gamet ini boleh diwariskan daripada induk kepada anak. Yang ketiga, mutasi sel soma penyakit hanya dialami oleh individu yang mengalami mutasi sahaja. Sebaliknya, mutasi sel gamet penyakit akan dialami oleh individu yang mengalami mutasi dan ia akan diwarisi oleh keturunannya. Okay, sebab dia dari sel pembiakan. Akhir sekali, mutasi sel soma contohnya penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Mutasi sel gamet contohnya semua penyakit yang boleh diwarisi. Okay, contohnya thalassemia. So, ini adalah perbezaan antara mutasi sel soma dengan mutasi sel gamet. Okay, bahayanya mutasi sel gamet ini, keburukan dia boleh diwarisi dari satu keturunan. Okay, ke keturunan yang lain. Okay, so itu adalah perbezaannya lah. So, dengan itu kita sudah tamat bab yang ke-12. Okey, terima kasih.